Okey, ini kita akan masuk diskaun perdagangan. Dalam bahasa Inggerisnya, dalam buku rujukan adalah trade discount. Sebenarnya dia berasal daripada perkataan discount tu, okey, dan tapi kita upgrade lagi pengiraan kita tu untuk perdagangan punya perniagaan. Tapi sebenarnya diskaun perdagangan ni ataupun dia punya formula nanti pun masih boleh digunakan untuk mencari diskaun yang biasa-biasa. Maksudnya kalau kamu pergi kedai, kamu jumpa diskaun, kamu boleh gunakan formula kita ni untuk mengira juga. Tak ada masalah. Tapi sebelum tu tengok dulu definisinya apa. Kenapa perkataan perdagangan kita letak? Okey. Pengurangan. Diskaun tu sendiri adalah pengurangan senarai harga lah. Menurunkan harga oleh pemborong kepada peruncit. Maksudnya bila kita mengatakan perdagangan, dia melibatkan dua orang yang berniaga, iaitu pemborong dengan peruncit. Pemborong ni siapa? Siapa pemborong? Siapa pemborong? Pemborong ni bermaksud kalau siapa yang selalu berniaga, dia tahulah. Kalau siapa yang selalu berniaga. Pemborong ni adalah sumber untuk peniaga mendapatkan barang. Siapa peniaga? Kita sebagai peruncit. Contohnya macam kalau awak pergi mana-mana kedai runcit. Contohlah paling mudah kedai runcit ataupun Stigmat ataupun 7E ke mana-mana ke. Yang itu kedai yang kita pergi beli tu kita panggil dia sebagai peruncit. Sebab dia berniaga barang-barang runcit kita beli. Kita belilah. Kita beli barang dekat peruncit. Tapi peruncit pun bukanlah dia bina barang-barang tu. Tak. Dia pun dapat barang-barang yang dia hendak jual tu daripada pemborong. Pemborong tu orang yang di sebaliknya. Okay. Ataupun kata mudahnya kadang-kadang daripada kilang lah, daripada orang tengah lah, ikutlah. Tapi itu dikira sebagai pemborong. Jadi peruncit ni sebelum dia nak jual barang, dia dapatkan barang dari pemborong. Jadi harga untuk dapat pemborong ni sepatutnya lebih rendah daripada harga hendak dijual. Barulah dia dapat keuntungan. Jadi yang itu dia dapat jumpa pemborong, dia minta diskaun, jadi pemborong bagilah pengurangan harga. Kita panggil sebagai diskaun dalam perdagangan. Okey, diskaun yang diterima oleh peruncit dari pemborong sebagai jumlah diskaun perdagangan. Biasanya kita kira dalam bentuk ringgit. Ingat bila kita kira dalam bentuk ringgit. Okey. Duit kita lah, duit kita. Itu yang kita kira diskaun tu. Jumlah diskaun lah macam kamu beli barang. Kamu pergi beli dekat pasar raya. Tiba-tiba pasar raya tu kata baju ni diskaun dia 50%. Okay, 50% kan. Dia akan bagi iklan semua dalam persen-persen. Tapi bila kamu bayar, kamu bukan bayar dalam persen, bayar dalam duit. Dia tolaklah harga duit kamu tu sebanyak berapa diskaun diberikan dan itulah harga selepas diskaun. Jadi macam mana kira sebenarnya? Secara umumnya diskaun bersamaan dengan harga senarai tolak dengan harga bersih. Harga senarai ni apa? Harga dari pemborong. Harga bersih ni apa? Harga peruncit. Jadi sebanyak mana diskaun diberi, yang dia bayar adalah harga bersih. Sebanyak mana beza ke, itu adalah diskaun perdagangan. Itu adalah terma dia lah. Okay. Jadi kadar diskaun perdagangan biasanya diberikan dalam bentuk peratus. Biasanya memang macam tu. Diskaun mana-mana kedai awak pergi, dia akan tulis dalam bentuk peratus. Diskaun 50%, diskaun 70%, diskaun 30%. Tapi yang kita bayar adalah dalam bentuk ringgit. Itu nanti dalam soalan sama ada kamu cari nilai dia dalam bentuk ringgit. Kecuali kalau dia tanya dalam bentuk peratus, kena jawab peratus lah. Slide yang seterusnya, ini adalah formula untuk mendapatkan harga bersih. Selain daripada kita nak tolak ni, yang tolak ni yang paling simple sebenarnya bila kita ada maklumat dekat sini. Tapi bagaimana kalau dia tak bagi dalam bentuk duit? Yang ini kalau kita buat dalam bentuk duit bolehlah. Harga senarai RM5, harga bersih RM3, masuk diskaun dia RM2. Contoh, harga ni RM3, contohlah kan, saya contoh. Harga bersih RM2, bermaksud diskaun dia berapa? Kalau kita tolakkan 5 dengan 2, dapatlah diskaunnya 3. Tapi kalau soalan bagi dalam bentuk
rate ataupun persen. Jadi macam mana kita nak kira. Ni dalam bentuk R ni. R ni adalah bila soalan tanya ataupun soalan bagi maklumat dalam bentuk rate, kadar peratusan. So, macam mana nak kira? Ini formula dia. NP sama dengan L 1 tolak R. Dan NP itu duit, L pun adalah duit, list price, dan R adalah dalam bentuk persen. 1 tolak ni formula dia. Jadi NP net price, harga bersih, L adalah list price, harga yang disenaraikan, dan R adalah rate iaitu kadar peratusan. Yang ini kena hafal. Okay, next diskaun perdagangan. Okay, diskaun ni sebenarnya ada dua jenis rate dia. Ingat rate dia tu. Persen dia tu ada dua jenis. Okay, yang pertama yang kita jumpa tadi adalah diskaun tunggal. Tunggal bermaksud rate dia ada satu je kan. Rate dia ada 25% untuk soalan ni. Untuk yang ni ada 40%. Itu kita namakan sebagai diskaun tunggal, iaitu ada satu diskaun. Satu lagi, ada juga dia bagi dalam bentuk berantai. Diskaun dia berantai ataupun dalam bahasa Inggerisnya chain discount. Berantai ni adalah dia bagi banyak diskaun. Ini biasanya terjadi apabila barang tu tak terbeli. Tak ada orang beli. Dan diskaun berantai ni juga kita boleh tukar kepada diskaun tunggal. Maksud daripada diskaun yang banyak tu, rate dia banyak-banyak, ada 2-3% tu, kita tukar kepada 1% sahaja. Yang itu saya akan terangkan sebentar lagi juga. Bermaksud bila kita tukar macam tu, kita akan jawab guna kaedah biasalah, iaitu R dia cuma ada satu. Okay, saya cerita panjang pun rasanya kamu tak nampak lagi ceritanya. Kita tengok berdasarkan formula dulu, kemudian contohlah. Okay, yang ini diskaun berantai dulu. Okay, diskaun berantai adalah chain diskaun. Diskaun perdagangan menyebabkan diskaun 2 atau lebih. 2 dia sekurang-kurangnya ada 2 atau lebih diskaun produk dia. Salah satu adalah diskaun bersiri. Yang inilah yang kita terangkan ni. Pemborong menyenaraikan diskaun rantai sebagai kumpulan. Ini sebagai contoh lah. First dia bagi 15%, kemudian dia bagi lagi 10%, kemudian dia bagi lagi 15%. Jadi ada 3 rantai dekat situ. Jadi hint dia, rate boleh lebih dari 3. Boleh, bermaksud rate kita tu boleh jadi 4, boleh jadi 5. Okay, kalau lah 2, kalau lah rate kita tu 2, ni formula dia. Formula dia lebih kurang sama. NP, net price, L kita list price, 1 tolak rate. 1 tolak rate. Itu untuk yang ni kalau formula asal lah. Kan R1 tu kalau rate kita 1. Tiba-tiba kalau kita ada 2%, kita kena darat lagi 1 tolak R2. Kalau kita ada 3%, kita kena tolak lagi 1 tolak R3. Kalau ada 4%, bermaksud automatically kamu kena tambah lagi 1 tolak R4. Begitulah seterusnya formula kamu ni mengikut kehendak soalan. Apakah persamaan mereka ni? Darab salah satu semua ni. Ni darab ni. Saya panjangkan sikit. Ni. Ni adalah antara mereka darab. Kalau ada 2 rate sahaja, kamu cuma ada 2 sahaja, 1 tolak R. Kalau ada 3, ada 3, 1 tolak R. Kalau ada 4, ada 4, 1 tolak R. Kalau ada 5, 5 lah 1 tolak R kamu. Jadi buat masa ni contoh ni adalah sampai 3 sahaja. Kita letak 3 dulu. Jaranglah, R4 jarang. Tapi secara kaedahnya begitu. Boleh ditambahkan. Formula kamu sentiasa boleh dibesarkan. Kita letak titik-titik lah. Okay. Masih lagi sama, N tu net price, L adalah list price, harga senarai. Dan R1, R2, R3 tu adalah kadar diskaun mengikut persen dia. Ada juga orang bertanya, boleh tak saya letak tunggang terbalik? Contohnya R1 ni adalah saya ambil yang belakang 5%, R2 ni mungkin saya ambil yang depan, dan R3 ni saya ambil 10%. Apa jawapan? Agak-agak boleh ke tak? Boleh. Boleh. Betul? Boleh, sir. Okey. Jawapannya boleh. Mana-mana pun R kamu susun, tak ada masalah. Jawapannya boleh. Diskaun tunggal, kamu kena tukar R dia daripada R banyak-banyak dari tu, R1, R2, R3 kepada 1 R sahaja. Kamu kena kira dulu 1 R tu berapa. Daripada persen-persen yang banyak tu, kamu kena convertkan dia, kamu kena gangkan dia menjadi satu diskaun
yang lebih total. Total diskon lah maksudnya. Jadi formula dia yang inilah. R sama dengan 1 tolak kurungan 1 tolak R1 darab 1 tolak R2 darab 1 tolak R3. Kalau ada R4 tolak 1 tolak R4 lah. Ulangkan macam tu sahaja. Perbezaannya kat sini kalau kamu tengok dia ada 1 tolak. Jangan terkeliru formula. Okay. Jadi yang ini bermaksud kamu dapatkan R kamu 1, 2, 3 ni kepada single R, single rate kamu. Dari single rate tu lah kamu gantikan dalam formula yang asal. Sebab dia bukan lagi 1, 2, 3 dah. Dia ada 1 R sahaja yang telah kamu carikan.